أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada pagi ni kita dapat sambung lagi live talaqi dan tadabbur kita. Yang mana dengan live talaqi dan tadabbur ni kita berkongsi sedikit ilmu pengetahuan tentang bacaan Al-Quran, hukum-hukum tajwid, kemudian sedikit tafsir ataupun sedikit penceritaan tentang muka surat yang kita baca ni. Jadi dalam muka surat yang kita baca ni, dalam Al-Quran ni, dia ada makna-makna yang nak disampaikan kepada kita. Bukan hanya sekadar kita membaca dengan tajwid yang betul, kemudian kita baca dengan lagu dan sebagainya. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رئاء الناس
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Okey, sadaqallahul azim. Okey, itu adalah lagu Nahwan yang dicampurkan dengan lagu Hijaz, disulam di dalam lagu Hijaz. Okey. Jadi kita tengok makna sikit lah. Semalam kita cerita tentang bagaimana Allah SWT membuktikan kata dia ni sebenarnya wujud. Dan kita ni sebagai manusia kita kena akui kewujudan dia berdasarkan bukti-bukti yang dibawa oleh pesuruh-pesuruh dia, rasul-rasul dia. Jadi rasul-rasul dia yang kita cerita semalam, yang pertama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dia berhujah dengan Namrud. Kemudian yang kedua Uzair, Uzair yang mana Uzair ni dia memohon kepada Allah Subhanahu Taala suruh tunjuk macam mana Allah Taala menghidupkan sesuatu yang telah mati, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Taala tu untuk membangkitkan manusia yang mati kelak pada hari akhirat kelak. So hari ini kita sambung lagi kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu Taala ni. Dia berbalik kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni dalam ayat yang kita baca tadi ni 260, pada satu hari Nabi Ibrahim ni duduk saja-saja, kemudian dia teringat lalu dia kata kepada Allah Subhanahu Taala, dia minta kepada Allah Subhanahu Taala, wa idh qala Ibrahim, apabila Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, wahai Tuhan, tunjuk kat aku macam mana menghidupkan benda yang dah mati. Macam mana engkau menghidupkan benda yang dah mati. Jadi permintaan Nabi Ibrahim ni lebih kurang samalah macam Uzair yang saya cerita semalam. Nak tengok macam mana Allah SWT menghidupkan benda yang telah mati. Sebab apa? Sebab menghidupkan yang telah mati ni hanya Tuhan saja boleh buat. Manusia biasa tak boleh buat. Makhluk biasa tak boleh buat. Kita pergi cari sekarang ni di atas muka bumi ni, kita pergi cari tengok seorang ataupun siapa-siapa lah, saintis ke, orang tu astronot ke, kita pergi cari nujum 4 belalang ke, kita pergi cari Tok Bomo ke, cari Tok Imam ke, suruh kawan tu hidupkan balik orang yang telah mati. Boleh tak boleh? Takkan ada siapa pun boleh. Tak ada siapa yang akan mampu nak hidupkan orang yang telah mati. Jadi yang boleh hidupkan orang yang telah mati, benda yang telah mati, kepada hidup balik semula ni siapa? Tuhan semata-mata. Tuhan. Dia tu mesti Tuhan. Dialah yang boleh menghidupkan benda yang daripada mati tadi, tiba-tiba hidup. Daripada tiada tadi boleh jadi ada. Tu mesti Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim dia nak tengok macam mana Tuhan, Tuhan nak dia kenal ni Allah, macam mana nak hidupkan benda yang telah mati. Sebab di akhirat kelak Allah Ta'ala nak hidupkan benda yang dah mati. Jadi dia nak tengok sekarang ni macam mana Allah Ta'ala buat benda tu. Okay. Rabbi arini kaifa tuhil mauta, wahai Tuhan, tunjuk kepada aku macam mana kau hidupkan benda yang telah mati. Qala awalam tu'min, jadi Allah Ta'ala tanya dia balik. Tuhan tanya dia, wahai Ibrahim, hang tak mau beriman ke? Hang tak beriman ke? Pasal apa hang tanya macam ni? Adakah dalam hati hang tu hang tak beriman? Tak percaya ke apa yang aku bagi tahu, bahawasanya aku berkuasa untuk menghidupkan apa yang telah mati? Lalu Nabi Ibrahim jawab balik, qala bala. Dia kata, ya, bahkan aku beriman. Bukan aku tak beriman. Aku beriman bila hang kata, bila engkau berkata bahawasanya engkau akan menghidupkan yang telah mati. Aku beriman, bukan aku tak beriman. Walakin, akan tetapi,
liyatma'inna qalbi, agar hati aku ni tenang. Agar hati aku ni bertambah yakin. Supaya bila setan mai bisik-bisik-bisik kat aku, bagi aku keliru, bagi aku syok, was-was, aku tak was-was dah lah. Sebab aku dah tengok macam mana engkau menghidupkan benda yang telah mati di depan mata aku. Nampak tak? So ni permintaan yang sangat besar lah. Permintaan yang sangat besar. Jadi permintaan yang sangat besar ni mai daripada siapa? Mai daripada Nabi Ibrahim, Khalil dia ni digelar Khalilullah. Khalil itu maksud dia kawan Allah. Nampak tak? Allah Ta'ala angkat darjat dia tu, dia manusia. Allah Ta'ala tu Tuhan. Bukan sekadar hamba saja. Bukan Nabi Ibrahim ni bukan sekadar hamba macam kita. Bahkan diangkat sebagai kawan Allah SWT. Layaklah dia nak minta lagu tu. Layaklah dia nak mohon kepada Allah. Macam tu pun. Kita layak. Kita tak layak lah. Kita rendah. Kita punya darjat dia rendah. Jadi kita ambil pedoman daripada cerita-cerita mereka. Mereka lah yang layak dan mereka dah mohon untuk menjadi panduan kepada kita. Okay. Walakin liyatma'inna qalbi, agar hati aku menjadi tenang, tidak syok. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr. Lalu Allah Ta'ala kata, okey, hang nak tahu sangat, mai aku tunjuk macam mana. Hang buat benda-benda ni. Wahai Ibrahim, buat benda-benda ni. Buat benda apa? Fakhudh arba'atan min at-tayr. Ambil 4 jenis burung. 4 jenis burung ni burung apa? Burung merak, burung merpati, burung gagak dengan ayam. 4 jenis. Burung merak, burung merpati, burung gagak dengan ayam. Ambil burung tu 4 ekor. Fasurhunna ilaik. Lepas tu hang sembelih. Semua tu 4 tu sembelih. Sembelih. Lepas tu cincang dia. Dah sembelih cincang bagi putih-putih. Fasurhunna ilaik. Bagi putih. Lepas tu campur antara 4 burung tadi. Campur semua. Campur sayap dia, campur dengan kaki dia, campur dengan badan dia, campur semua, campur kepala dia, semua campur sekali. Thumma ja'al ala kulli jabal. Kemudian ambil hak yang campuran-campuran tadi tu, bawa pergi letak di bukit-bukit di sekeliling engkau, wahai Ibrahim. Jadi bukit-bukit di sekeliling Nabi Ibrahim ni ada yang riwayat mengatakan ada 4 bukit. Maka letaklah Nabi Ibrahim letak bahagian-bahagian burung-burung tadi hak yang dia sembelih tu, dia ambil, dia letak di satu bukit. Lepas tu dia pergi letak di bukit yang kedua, lepas tu dia letak di bukit yang ketiga, dia letak di bukit yang keempat. Maksudnya terpisah lah. Terpisah dan bercampur-campur. Minhunna juz'a. Semua tu diletak dengan bahagian-bahagian dia hak tadi tu. Campur letak. Semua letak di bahagian-bahagian yang berbeza. Satu letak tani, satu letak tani, satu letak tani, satu letak tani. Thumma du'uhun. Kemudian dah habis dah letak tu, balik-balik kat tempat awal tadi dan panggil depa balik. Panggil burung-burung hak yang sembelih dah tadi tu. Thumma du'uhun ya'tinaka sa'ya. Sesungguhnya burung tu akan datang kepada kamu. Datang kepada kamu dengan segera. Lalu Nabi Ibrahim buat dah letak. Kemudian Nabi Ibrahim duduk di tengah-tengah tu. Nabi Ibrahim panggil semua burung tu. Wahai burung-burung, datang semula kepada aku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan balik burung tu, bercampur-campur balik semua dia punya tulang dia, semua dia punya bulu-bulu dia, anggota-anggota dia, darah-darah dia semua campur balik. Semua 4 ekor burung tu mai balik dekat Nabi Ibrahim. Tu dalam kitab tafsir sebut. Jadi mai balik duduk depan Nabi Ibrahim macam sebelum dia sembelih tadi. Tu nak menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Maksudnya Allah Taala boleh menghidupkan benda yang telah mati. Tunjuk kepada Nabi Ibrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha azizun hakim. Dan Allah Taala kata, ketahuilah bahawasanya Allah Taala itu maha perkasa lagi maha bijaksana.
Nampak tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu boleh menunjukkan dengan contoh yang paling relevan, yang paling kita kata paling logik, nak menunjukkan kata kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak terbatas untuk menghidupkan benda yang telah mati. Tu adalah sambungan daripada kisah tentang pembuktian kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaan dia. Jadi kisah tu berhenti sampai setakat tu. Kemudian kita masuk kisah yang lain pula. Masuk kisah yang lain menceritakan tentang kelebihan infak, kelebihan memberi wang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang yang memberi harta mereka di jalan Allah. Memberi harta mereka di jalan Allah ni ada banyak cara lah. Ada satu jenis yang kita panggil sebagai zakat. Zakat. Zakat ni macam mana? Zakat ni dia ada syarat-syarat dia. Dia kalau zakat harta maka dia kena ada haul, dia kena cukup setahun. Kemudian dia ada nisab dia, ada kadar dia. Nisab tu adalah kadar. Apabila sampai nisab dia cukup setahun, maka kita kena keluarkan zakat, kita kena bayar zakat. Kemudian ada zakat yang kita panggil sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah tu yang kita bayar sekarang ni, bulan puasa. Setiap kali Ramadan nak masuk Syawal tu, pada tempoh ni kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah ni dia panggil zakat sendiri, zakat sendiri. Setiap orang tu mesti keluarkan zakat. Ni saya cerita sikit hukum pasal zakat fitrah. Zakat fitrah ni tempoh nak bayar dia bila? Ada orang nak tanya, zakat fitrah nak bayar bila? Dia duk buat kali raya tak bayar. Kan? Kita mazhab Syafi'i, kita boleh bayar sepanjang bulan Ramadan. Daripada awal bulan Ramadan ni, 1 Ramadan sampailah akhir Ramadan tu, kita boleh bayar bila-bila masa nak bayar. Pagi ke malam ke tengah hari ke nak bayar. Kita boleh bayar, tak ada masalah. Hukum dia harus. Tapi yang afdal, yang paling baik, afdal bayar sebelum sembahyang raya. Pagi hari raya tu, sebelum sembahyang hari raya. Bila dah masuk Syawal, sebelum pagi hari raya tu, masa tu kita bayar zakat. Tu afdal. Tapi kita takut satgi nak bayar time tu, terlepas duk lena, duk masak ketupat. Malam dah balun lemang dengan rendang. Lepas tu esok pagi bangkit nak bayar zakat, tengok pukul 2 dah, pukul 2 tengah hari . So cara yang selamat kita bayar dalam bulan Ramadan. Bayar dalam bulan Ramadan. Tu tempoh dia, tempoh bila nak bayar. Kemudian kadar dia. Kadar nak bayar apa dik? Kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah ni setiap orang tu dia bayar kadar beras dia makan. Kadar jenis beras dia makan. Kalau dia nak makan yang biasa-biasa ni, beras tempatan ni, biasanya seorang tu bayar RM7. Kalau lagi mahal, dia makan beras basmati apa semua, dia lagi mahal lah, dia jadi RM15. Tapi biasa ya, kebanyakan kita ni kita makan beras yang super special tempatan tu. Apa tau? Beras yang Malaysia ni lah. Beras Thailand pun ada juga, tapi lebih kurang lah harga dia. Jadi maksudnya kita bayar RM7 setiap seorang tu. Setiap seorang tu bawa kelak RM7. Jadi siapa yang perlu bayar? Setiap orang mesti kena bayar. Bukannya ni anak kita kecil lagi tak payah bayar. Bukan. Dia kena bayar kau. Setiap orang yang hidup, setiap orang yang hidup yang dia ada perbelanjaan yang dia boleh guna pada malam hari raya dan pagi hari raya untuk dia makan sampai kenyang, jadi dia wajib bayar. Kecuali kalau orang yang memang dia tu tak ada duit, memang dia tak boleh nak makan malam hari raya pun dia tak ada makan, pagi hari raya pun dia tak ada makan, tu dia tak ada duit, jadi dia tak wajib bayar zakat. Tapi kalau orang tu dia malam hari raya tu dia ada duit, dia boleh belanja, beli lemang apa semua. Esok pagi hari raya boleh beli kuih raya apa semua, boleh bagi duit raya lagi kat cucu-cucu apa semua. Tu wajib bayar tu. Wajib bayar zakat. Okey. Jadi kalau perempuan, kalau masalah perempuan, kalau lelaki memang dia bayar untuk diri dia sendirilah, dia bayar. Okey.
Kalau perempuan, kalau yang perempuan yang belum ada belum berkahwin, maksudnya dia ni masih muda lah, anak dara lah. Jadi bapak dia bayar untuk dia. Bapak dia ataupun wali yang terdekat bayar untuk dia. Jadi bapak tu akan bayar RM7 untuk dia. Kalau anak laki yang masih belum baligh, bapak tu bayar juga untuk dia. Anak laki, contoh budak laki kecil, dia tak baligh lagi. Jadi bapak tu bayar juga untuk dia sebab di bawah tanggungan. Tapi bila dia dah baligh, dia dah ada kerja dan sebagainya, ataupun dia dah ada duit, walaupun dia tak ada kerja tapi dia ada duit, yang dia boleh guna untuk malam hari raya dan pagi hari raya, maka dia kena bayar sendiri. Hak laki tadi ni. Dia kena bayar sendiri. Bila dia kena bayar sendiri, kalau pak dia bayar kat dia, pak dia kena tanya dia dulu. Pak dia kena bagi tahu. Kata pak nak bayar untuk hang ni. Jangan pergi bayar terus sebab dia boleh bayar untuk diri dia sendiri. Jadi pak dia kena tanya dulu. Hang ada duit tak? Hang ada duit, hang ada duit yang bayar sendiri. Kan? Kalau pak dia nak bayar untuk dia boleh. Tapi pak dia kena minta izin dia. Dia kena kata tak apa. Memang cik ada duit tapi pak nak bayar, pak bayar. Kan? Kalau laki ingat kalau laki dah ada duit, kalau orang lain nak tolong bayar untuk dia, maka pak dia tu kena minta izin, kena minta izin. Kalau tak minta izin tu bahaya tu, boleh tak sah. No? Lepas tu kalau perempuan yang dah ada yang dah ada kewangan dan kemudian dia tak ada wali, orang lain nak bayar kat dia, sama juga, kena minta izin dia juga, kena bagi tahu kat dia, kena minta izin dia. Kemudian yang kedua, nak bayar kepada siapa? Nak bayar kepada siapa zakat fitrah ni? Afdal dia zakat fitrah ni bayar dekat negara hak kita duduk tu, negara hak kita duduk dan ahli negara hak kita duduk. Yang tu yang paling betul lah. Yang mana kita kalau di Malaysia, kita bayar zakat fitrah kita di Malaysia. Kita bagi dekat orang di Malaysia. Jangan bagi kat orang Kemboja ke apa. Tapi kalau nak bagi zakat fitrah tu pada orang Malaysia yang duduk di luar negara, boleh tak? Boleh. Sama saja. Nak bagi zakat fitrah tu pada orang Malaysia, orang kita yang duduk di luar negara. Bahkan kalau mereka tu lebih susah, mereka tu Ibnu Sabil, tambah sekarang ni macam waktu Covid ni, hak duduk di luar negara tu tak tahu, tak tentu nak balik macam mana, tak boleh, tiket ke terbang mahal, di keadaan sana makanan makin susah dan sebagainya. Kita nak bayar zakat tu, kita nak sampaikan kepada mereka, untuk rakyat Malaysia, rakyat kita. Bagus, sama saja, bagus, lagi bagus. Tu saya cerita pasal zakat fitrah. Pastikan bayar zakat fitrah, jangan duk buat ghalit. Kalau ghalit nak kena buat apa? Lupa bayar zakat fitrah, kan? Tengok dah raya 15 kan. Habis raya 6 lah, raya 15. Oi, zakat tak bayar, zakat fitrah. Nak buat macam mana? Qada bayar balik zakat tu. Bayar balik zakat fitrah tu. Tapi tak dapat tak dapat ganjaran macam zakat fitrah betul. Qada sahaja, tetapi dia tak boleh nak jadi nilai zakat. Dia jadi nilai sedekah. Sedekah biasa. Okey, jadi yang pertama tadi ada zakat. Kita mengeluarkan zakat tu adalah mengeluarkan harta di jalan Allah lah, zakat. Nombor 2 kita ada wakaf. Wakaf ataupun kita panggil waqaf. Wakaf ni kita ambil satu-satu barang ataupun satu-satu harta, kita wakafkan. Maksudnya kita tetapkan benda tu di situ. Tujuan dia untuk orang mengambil manfaat daripada benda tu. Contoh kita wakaf tanah. Kita ada tanah besar. Tu ada pokok-pokok buah pula. Jadi kita wakaf, kita kata okey, tanah ni untuk kegunaan orang Islam, nak buat aktiviti apa buat. Nak makan buah tu makan. Tu wakaf orang panggil. Kita ada tanah, kita kata ni tanah ni nak wakaf untuk buat masjid. Orang pun buatlah masjid di tanah tu. Kita wakaf. Jadi tanah tu tak boleh jadi milik siapa-siapa. Tanah tu milik awam. Tak boleh ada orang main-main lagi nak tukar nama ambil kat dia pula, tak boleh. Dah wakaf habis. No? Tu wakaf.
Lepas tu kita ada yang kita panggil sebagai sedekah. Sedekah ni apa dia? Sedekah ni pemberian, pemberian sumbangan kepada orang. Sedekah ada sunat, kita panggil sunat, bagi kepada orang miskin. Kemudian kita ada hibah. Hibah ni hadiah. Hadiah ni bukan bagi kat orang miskin. Hadiah dia bagi kat orang kaya pun boleh. Jadi kalau kita ambil hadiah, kita ambil sesuatu benda yang bernilai ataupun duit dan sebagainya, kita bagi kat orang kaya, kan? Hak tu kita tak panggil sedekah. Kan? Bukan panggil sedekah. Ni saya nak sedekah kat abang ni, padahal kawan tu kaya pada kita. Kan? Patutnya dia lah sedekah kat kita. Tu bukan sedekah tu, orang panggil hibah, hadiah. Kemudian yang last sekali kita panggil nafaqah. Nafaqah ni apa? Nafaqah ni maksudnya tanggungan yang dikeluarkan oleh seseorang, seseorang yang menanggung ahli keluarga dia. Dia ialah yang buat keluar benda tu, buat keluar nilai tu. Dia bayar, dia bagi makan, dia bagi pakaian, dia bagi tempat tinggal dan sebagainya, nafaqah. Jadi ni 5 benda yang mengeluarkan duit di jalan Allah SWT. Semua 5 benda ni masuk dalam ayat ni. Semua masuk dalam ayat ni. Yang memberi duit mereka di jalan Allah SWT kamathali habbah, seperti habbah, seperti satu biji benih, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Sebiji benih tu kita tanam, tengok dia tumbuh, juri-juri ayak apa, buah baja apa sikit, kan? Dia tumbuh tu ada 7 cabang, 7 rantin. Fi kulli sumbulah, setiap rantin tu mi'atu habbah, ada 100 biji buah. Di setiap rantin tu yang keluar tu ada 100 biji buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Ta'ala itu menggandakan kepada siapa yang dia mau. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Ta'ala itu maha luas lagi maha bijaksana. Nampak tak? Kita infak tadi, hak 5 benda yang kita buat tu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia punya ganjaran dia, kalau kita bagi RM1, dia seolah-olah macam satu pokok yang tumbuh 7 rantin. Daripada RM1 jadi RM7. Setiap rantin tu akan timbul pula 100 biji buah. Jadi hak 7 tadi tu darab dengan 100. Jadi 700 gandaan pahala. Nampak tak? Satu pahala, satu wang yang kita keluar, satu bahagian yang kita keluar, maka dia akan digandakan sampai 700 kali ganda. Bayangkan kalau kita duk bagi, infak, bagi zakat, tolong orang susah, tengok orang susah kita tolong. Kadang-kadang kita ni dah banyak benda yang kita ada. Rumah pun kita dah selesai, kereta pun kita dah selesai, anak pun mau mengaji habis dah, pakat kerja habis dah. Jadi kita tengok balik dekat orang-orang yang susah. Sebab kita ni pun bukannya nak hidup selama-lamanya. Jadi harta-harta kita nak pergi mana? Harta-harta kita kalau kita tidak infak, tak ada lah habuan untuk kita, jadi habuan untuk orang lain. Harta ni macam tu lah. Bila kita mati, kalau kita tak infakkan dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tak buat kebaikan dengan dia, maka harta tu akan pindah kepada orang lain. Orang lain lah yang akan dapat melalui faraid, melalui wasiat dan sebagainya. Mereka dapat, tengoklah mereka pula guna macam mana. Kalau mereka guna dengan cara baik, adalah saham untuk kita sikit. Saham untuk kita sikit. Sebab apa? Sebab kita tak tinggal ahli keluarga kita dalam keadaan miskin. Dapat ganjaran kita tu berjalan untuk kita. Tapi kalau mereka guna untuk benda yang salah, habis kita pula yang duk tanggung. Kan? Jadi kita kena bijak lah macam mana kita nak menyusun harta kita. Allazina yunfiquna amwalahum, orang yang memberi harta mereka di jalan Allah, kemudian la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha, dan mereka tidak mengikutkan pemberian mereka itu dengan kata-kata kejian dan kata-kata yang menyakitkan.
lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka itu ganjaran daripada Tuhan mereka, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak takut serta tidak bersedih. Jadi ada orang dia infak juga, seronok nak infak orang kata ni bagi duit, dia pun nak bagi, dia pun bagi. Tapi bila dia bagi tu, dia kata kat kawan tu, hak dia bagi tu, hampa tak ada kerja lain, kerja main minta kat aku, kan, hampa ni, pemalas, pemalas kerja hampa, kerja main duk gabuih duit orang, kan. Nampak tak? Di samping dia bagi infak tu, kemudian dia duk menghina orang yang ambil infak daripada dia tu. Ataupun dia kata macam mana? Dia kata, hang ni, kalau aku dulu tak bantu hang, apa pun tak ada. Nampak tak? Ungkit balik hak cerita lama-lama. Kadang-kadang adik-beradik kita, adik-beradik kita bagi apa-apa sikit, kita bagi apa. Lepas tu dia pun dah okey apa semua, kan. Dah okey apa semua, kita pi kat dia, duk syok, duk pi kata kat dia, seronok pi kat dia ni, duk kata hang ni kerja, tu macam Ustaz Dan kata, kerja kira nak pau aku, kan. Aku kalau aku tak tolong hang dulu ni, apa tak guna sedit, kan. Bahasa-bahasa tu lah kita duk dengar. Jadi kalau orang tu yang dia buat macam tu, apa yang terjadi? Kita tengok dulu. Kita tengok apa yang terjadi pada dia. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Allah Ta'ala kata, kalau hang berkata baik, kalau kamu ni, wahai manusia, kamu berkata baik, kamu bercakap dengan baik dengan orang, kamu tak hina orang dan sebagainya, lebih baik, khairum min sadaqati yatba'uha adha, lebih baik daripada sedekah yang hang duk kata-kata kat orang tadi tu. Hang bagi duit, lepas tu hang kata kat orang. Yang tu lebih buruk lagi daripada kalau hang tak bagi kat orang pun duit, tapi hang cakap benda yang elok-elok saja. Okey. Wallahu ghaniyun halim. Allah Taala tu maha kaya lagi maha penyantun. Kalau hang tak bagi duit hang pun, Allah Taala tu maha kaya, Allah Taala boleh bagi kat dia. Hang tak payah duk rasa macam hang seorang dia boleh bagi kat orang. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Jangan kamu membatalkan sedekah-sedekah kamu, bil manni wal adha, dengan kata-kata yang buruk dan menyakitkan tadi. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti seorang yang menginfakkan harta dia dalam keadaan riak. Dalam keadaan riak, dia nak bagi orang puji dia, nak tengok, bagi orang tengok kata dia ni bagus, suka tolong orang, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tu tidak beriman pun dengan Allah dan hari akhirat. Tujuan dia untuk dapat keuntungan keduniaan, ataupun nak dapat pujian di atas muka bumi ni. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, hampa jangan jadi lagu ni. Dah lah bagi sedekah, lepas tu hina kawan hak ambil sedekah, lepas tu tujuan nak bagi sedekah tu kerana nak apa? Kerana nak pujian daripada orang, kerana nak orang tengok kata dia ni bagus, saya ni penyumbang terbaik, kan. Kita tengok macam-macam jenis tu ada. Ni saya teguk sikit lah. Macam kita tengok pemberian daripada parti-parti politik, tak kira hak mana. Kadang-kadang tu nak bagi barang tu bubuh dengan muka dia. Bubuh dengan muka dia, bubuh dengan stiker parti dia dan sebagainya. Yang tu semua tu tidak ada ajaran daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita nak bagi, kita nak declare dan sebagainya, kata kita buat kerja tu tak ada masalah. Tapi nak bagi sampai lekat stiker dan sebagainya, nak tunjuk kata kita saja yang buat kerja, orang lain tak buat kerja, semua tu adalah sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang buruk lah yang kita kata. Jadi tujuan dia tu nak menarik perhatian orang, nak menarik perhatian orang. Jadi kita kena elok lah. Bila kita infak, kita kena elok daripada hak ni. Kita kena elok. Famathaluhu kamathali Safwan. Siapa hak yang ni, hak yang infak dengan cara hak tadi hak kita kata ni, infak dengan menghina orang yang ambil,
Kemudian infak kerana dengan riak, riak kepada manusia, famathaluhu famathali safwanin alaihi turab, seperti satu batu yang licin, batu hitam yang licin. Kita tengok ada batu, jenis batu tu dia jenis licin, dia bulat, batu licin. Atas dia tu ada pasiak. Kita tengok atas batu tu ada pasiak, kan? Fa asabahu wabil. Lalu ada hujan turun. Hujan turun. Fatarakahu salda. Maka bila kita tengok dekat atas batu tu, pasiak tu ada lagi tak? Pasiak tu tak ada, hilang dah. Jadi mula-mula batu tu licin, kemudian ada pasiak atas tu. Bila turun hujan, lalu pasiak tu hilang, disapu oleh air hujan. Apa perumpamaan dia Allah Ta'ala nak buat sini? Perumpamaan dia, hak yang dia bagi infak banyak-banyak tu, bila dia mencaci orang yang ambil tu, dia kutuk orang hak ambil tu, kemudian dia aibkan orang hak ambil tu, kemudian dia buat tu tujuan untuk riak manusia, maka pahala dia tu tak ada langsung. Tak melekat. Dah ada nampak sikit macam nak ada pahala, tiba-tiba kena sapu oleh keburukan hak dia buat tadi tu. Sapu habis, hilang balik pahala-pahala dia tu, sia-sia lah. Hari di akhirat memang ada orang macam tu, dia duk ingat kata dia dah buat yang terbaik. Dia duk rasa dia buat yang terbaik dah. Kemudian tengok-tengok di akhirat kelak, tengok-tengok dia yang paling tak ada apa sekali. Sebab apa? Sebab dia tak mengikut panduan ibadah yang Allah SWT letak. Panduan ibadah ni dia ada dua. Yang pertama sekali, dia mesti ada ilmu. Dia mesti buat dengan ilmu. Dia mesti tahu ni nak bayar zakat bila, nak berapa jumlah dia, nak infak macam mana, nak bagi nafkah kat anak bini macam mana, kemudian hukum wakaf macam mana. Ni dah wakaf-wakaf duk pergi guna lagi. Kan? Dia wakaf, contoh dia kata, saya wakaf van ni untuk masjid. Van saya ni saya beli, saya wakaf, saya wakaf kat masjid. Tapi bila nak pakai van, dia pergi ambil van tu, dia pergi guna, pergi buat macam harta dia sendiri. Masjid nak guna pun payah. Nampak tak? So tak ada ilmu. Buat ibadat tapi tak ada ilmu. Lepas tu nombor dua, ikhlas. Kena ada ikhlas. Bila ada dua benda ni, barulah ganjaran tu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan diterima, amal tu akan diterima. Kena ada ilmu, kena ada ikhlas. Kalau dua ni tak ada, dia sia-sia lah. Kita duk rasa kita amal banyak, tapi bila kita tengok-tengok nanti di akhirat, tengok-tengok tak ada apa. Okey, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Maka tidak akan mampu untuk membuat apa-apa daripada yang telah mereka lakukan. Maksudnya tak ada apa-apa dah. Tak boleh nak dapat hasil apa. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi hidayah, petunjuk kepada kaum-kaum yang kafir. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir ni, orang yang ingkar kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Taala tak bagi petunjuk lah kat dia. Kalau dia nak terus juga buat macam mana yang Allah Taala larang di dalam Quran ni, so dia terus nak buat juga, nak bagi sedekah juga sambil duk hina orang, sambil duk duk kutuk orang yang dapat bantuan daripada dia tu, dan juga dengan cara riak kepada manusia. Maka akhirnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada dia. Dia akan terus buat macam tu. Dia akan terus buat macam tu. Bila sampai ke akhirat kelak, tengok-tengok tak ada apa. Jadi kita pengajaran dia lah. Pengajaran dia yang pertama tadi, kita kena yakin bahawasanya Allah SWT tu maha berkuasa. Daripada kisah Nabi Ibrahim, daripada kisah Uzair, kemudian banyak lagi daripada kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain dan sebagainya, menunjukkan kata Allah SWT ni maha berkuasa. Dia boleh buat apa sahaja, dan apa yang dijanjikan tu benar. Kemudian pengajaran yang kedua, bila kita infak, tak kira banyak ke walaupun sedikit ke, yang pentingnya ataupun kita tak infak langsung, kita tak ada kemampuan nak infak, yang pentingnya kita jangan menyakiti orang lain. Jangan menyakiti hati orang lain.
Apa yang kita buat, kita cuba nak elak daripada menyakiti hati orang lain. Kadang-kadang orang ni dia tak fikir panjang sebagainya, dia menyakiti orang lain tanpa dia sedar dan sebagainya. So kita cuba elak daripada menyakiti orang lain. Kemudian kita, apabila kita infak dengan ikhlas. Kita cuba infak dengan ikhlas, sebab orang ramai perlukan bantuan. Jangan lagi kata saya ni takut tak ikhlas saya tak mau bantu orang. Jangan kata aku tu pula. Bantu orang. Bila kita ada rasa risau dalam hati kita, aku bantu ni ikhlas ataupun tak ikhlas ke, macam mana tau. Tu maksudnya dah ikhlas tu. Bila kita ada risau, bila kita dah mula ada risau, aku buat ni ikhlas ke tak ikhlas. Tu maksudnya hati kita ikhlas tu. Sebab tu kita risau. Kalau orang yang dia tak risau ni apa? Dia kata sekejap aku bagi kot ni, aku boleh lepas ni orang tahu kata aku ni bagus, mereka akan bagi projek kat aku kot. Yang tu memang tak ikhlas lah. Itu memang tak ikhlas lah. Yang tu memang dia ada tujuan keduniaan dah. Okey. Jadi saya rasa setakat itulah pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada muka surat ni. Moga-moga apa yang kita ada, yang sikit-sikit ilmu kita dapat ni, kita boleh amalkan lah dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Terima kasih semua penonton yang tunggu dan mendengar daripada awal tadi sampai habis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, yang baik tu